اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi, di mana sambungannya pada muka yang ke-45, wa minha burhanut tatbiq. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa minha burhanut tatbiq. Dan di antaranya, antara mana? Antara rad kepada syubhah-syubhah yang didatangkan oleh golongan al-malahidatu ataupun mulhidah, golongan yang menyeleweng dan sesat ini, ialah ulama mencerita dan salah satu antara dalil burhannya, dalil yang merad syubhah itu, syubhah mana? Syubhah bagi qadimnya alam tersebut tak? Iaitu burhan tatbiq. Ini burhan tatbiq ni masyhur dalam ilmu kalam, yang disepakati bukan sekadar oleh al-mutakallimin, bahkan falasifah pun, ahli falsafah pun sepakat bahawa burhan tatbiq ni ialah satu dalil yang kuat qat'i. Cumanya di sisi mereka, kenapa mereka tak terima dalam isu ni? Kerana tak cukup syarat di sisi mereka. Maka mereka tak aplikasi dalam bab masalah ni. Ya, adapun kita gunakan pada isu nak mengisbatkan bahawa alam ini ada permulaan, bukan qadim. Qala al-muhashshi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha burhanut tatbiq, dan antaranya ialah burhanut tatbiq. Wa huwa an tafrida harakatin, bahawa kamu memfardukan, an tafrida harakatin minal an, harakat gerak-gerak bermula daripada sekarang, ila ma la nihayata lahu fi janibil madi. Harakat bermula daripada waktu sekarang sehingga tidak berkesudahan, ila ma la nihayata lahu fi janibil madi, bagi pihak madi, pihak yang lampau, pihak terdahulu, pihak dulu. Thumma tafrida harakatin min zamani nabiyina, kemudian kamu andaikan ada harakat daripada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ila ma la nihayata lahu, sehingga tempoh yang tidak ada penghujung baginya, fi janibil madi, pada pihak yang lampau, aidan juga. Bi'an, dengan bahawa tuqassima al-harakati, dengan bahawa kamu bahagikan harakat, min zamani nabiyina, daripada masa Nabi kita, ilal azali, sehingga waktu azali itu, nisfain, kamu bagi dua. Thumma, kemudian, tazida ala ahadihima, kamu tambah pada salah satu pada dua itu, ila zamanina, sehingga kepada waktu kita sekarang. Wala tazid dan jangan kamu tambah. Thumma tazidu, boleh baca bi'an tuqasimah, wa tazida thumma tazida, wala tazida alal akhar. Dan jangan kamu tambah yang satu lagi, tambah pada pihak yang satu, pihak yang separuh yang pertama, hak separuh kedua jangan tambahlah. Hatta yujada jumlatan haqiqatan, sehinggalah kamu dapat dua jumlah, dua himpunan secara hakiki. Thumma, kemudian, tutabbiqu, thumma tutabbiqa, boleh makna ataf pada tu, antafridha lah. Thumma tutabbiqa ay tuqabila, kamu muqabalah, kamu bandingkan, kamu regukan. Tutabbiqa ay tuqabila, kamu bandingkan, harakata
tuqabila harakatan minal an, satu gerak, satu harakat daripada sekarang, biharakatin minal ani sayyidina Muhammad, satu harakat pada zaman sekarang dengan satu harakat pada zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mudah bahasa tak? Bagaimana aplikasi dia? Okey, tengok. Anda nak tulis sini ke tulis sini? ha. Tulis whiteboard sini lah. Okey. Kita padam dulu hok siap dah ni. Okay. Nampak Okey. Dia kata macam mana nak buatnya? Macam mana nak buat tu? Cuba baca. Dia kata antafridha harakatin minal an ila ma la nihayata laha, ma la nihayata lahu. Kamu andaikan ada harakat. Kita ambil lah, kita sekejap saya buat warna hitam lah sana. Nampak dah Nampak harakat daripada al-an sehingga Facebook nampak? Google? Facebook nampak tak? Nampak saya. Nampak. Sama je. Okey, daripada sekarang. Okey, gerak, harakat. Nak buat harakat dalam bentuk bulat. Contohlah ni. Tutup suara. Harakat. Kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh tak? Kita buat semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harakat sehingga ma la nihayata lahu, sehingga infinity. Ke belakang. Sekarang, andaikan berlaku gerak daripada sekarang sehingga waktu azali yang tidak ada kesudahan. Okay. Kemudian kamu tafridha harakatin min zamani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu andaikan harakat yang lain daripada zaman Sayyidina Muhammad pula. Jadi kita contohlah buat sini. Start mana? Kita start daripada, katakanlah start daripada sini. Kita buat warna lain lah. Okay, start sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga infinity. Okay. Jadi ini semua iftiradi ni, andaian ni. Ulama nak kalau kita punya sistem ataupun ilmu sekarang ni, maknanya ilmu ini kalau orang faham matematik senang. Faham matematik atau faham fizik senang. Okey, sekarang ni kita andaikan waktu sekarang sehingga azali. Dan kita ambil waktu lain yang lebih pendek pada waktu sekarang. Contoh zaman Nabi Muhammad. Bukan mesti gitu. Maknanya kat kita nak buat contoh. Tak mesti contoh zaman Nabi Muhammad. Kita ambil waktu sebelum ni pun tak apa. Sekarang ni katakanlah pukul 9.30. Kita ambil pukul 9.20 pun tak apa dah. Syaratnya silsilah rantaian yang kedua tu lebih pendek pada rantaian yang pertama. Okay. Maka contoh dibagi pada zaman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak. Yang ambil sini, ambil contohlah. Jadi zaman Nabi kita tu dia satu juzuk pada zaman yang ada sekarang ni. Kita bandingkan dua tu. Okey. Lepas tu dia surat mana? Wa an tuqassimal harakati zamani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila al-azali nisfain. Tak. Kemudian kamu bagikan zaman Nabi kita ni bagi dua. Bagi dua. Okey. Bila bagi dua, lepas tu buat kan benda dia kata. Ila nisfaini. Thumma tazida ala ahadihima ila zamanina wala tazida ala al-akhar. Hatta yujada jumlatan haqiqatan. Kemudian kamu tambahlah. Tambah supaya jadi masa itu sama dengan hak zaman kita. Jadi kita tambah sini.
Tambah salah satu, sekarang bagi dua kan, tambah se. Hak ni jangan tambah. Hak ni tambah sini supaya jadi sama. Nampak? Okey. Hak ni cara yang ditunjukkan oleh Syekh Syarqawi lah. Cara huraian lain ada lagi tapi lebih kurang je. Okay. Kemudian dia kata, "Thumma tutabbiqa ay tuqabila harakatan min al-an bi harakatin min ani sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian kamu bandingkan zaman hak ada sekarang dengan zaman hak Nabi. Kita buat muqabalah. Ambil hak ni sepadankan dengan hak ni. Muqabalahkan dia. Dia akan jadi gini. Muqabalah dia akan jadi gini. Mana merah ha? Okey. Muqabalahkan hak ni dengan hak ni. Hak ni dengan hak ni. Nampak tak? Muqabalah lah. Hak ni dua ni hak tambah ni nak khabar bahawa ada tambahan, ada kekurangan. Zaman antara zaman Nabi dengan azali, dengan zaman sekarang dengan azali mesti lebih zaman sekarang dengan azali daripada zaman Nabi dengan azali kan? Okey. Jadi kita muqabalah. Hak ni dengan hak ni, hak ni dengan hak ni. Dia akan jadi ke mana? Dia akan jadi ke mana? Muqabalah kan? Jadi akan menatijahkan kata musannif fa in tasawat tilkal harakatu, jika sama gerakan itu, bi ankana, dengan bahawa taswir macam mana, bi ankana kullama akhadta harakatan, dengan bahawa setiap kali kamu ambil satu gerak, min hadhihi silsilati, daripada silsilah rantaian ini, wajadta muqabilaha, kamu akan dapati lawannya itu, harakatan min silsilatil ukhra, kamu akan dapati ada lawangnya, ada regunya. Jadi dia kata, apa yang perlu buat sekarang ni, cuba ambil setiap dua tu, maka kita ambil satu harakah daripada harakah tersebut, harakah al-an, kepada harakah Nabi ni, bandingkan. Kalau sama, setiap kali kita padangkan tempoh pada waktu sekarang sehingga azali dengan tempoh daripada waktu Nabi sampai azali, ada sokmo ragu, ada. Apa akan jadi? Fa in tasawat tilkal harakatu bi an kana kullama akhadta harakatan min hadhihi silsilah wajadta muqabilaha harakatan min silsilatil ukhra lazima musawatun naqisi al-kamila, maka lazim oleh sama sesuatu yang kurang dengan hak sempurna. Kalau kita pasangkan harakat tadi, apa akan jadi? Kalau tiap-tiap kali kita ambil hak ni, ada lawang dia. Apa yang akan jadi? Maknanya hak kurang sama hak penuh. Tadi kita kata silsilah aniyah. Setengah pada kitab dia kata silsilah tufaniyah. Hak segitu. Tidak ambil zaman Nabi, ambil zaman tufan. Zaman tufan, zaman Nabi Nuh. Tak kira mana-mana pun, hak ni contoh je. Kalau dua silsilah ni, tak, hak ni hak aniyah, hak ni hak Nabi Muhammad. Kalau kita setiap kali ni ada sokmo, lawang dia. Padahal ni tak ada ujung. Infinity, belakang ni tak ada ujung. Kalau sama sokmo, makna tiap kali kita ambil hak ni, kita ada pasang dia, ada pasang, maka akan lazimlah sama hak kurang dengan hak penuh. Musawatun naqisi al-kamila, menyamai oleh yang kurang akan yang penuh. Tadi kata hak ni kurang. Kan kita kurang ambil sama start pada zaman Nabi, hak ni start pada waktu sekarang. Jadi hak mana banyak hak kurang, hak penuh. Hak penuh lah. Tiba-tiba bila kata setiap kali kita padangkan, setiap kali harakah itu ada sokmo regu-regu dia, bandingannya, maka gitu jadi sama. Hak kurang dengan hak penuh sama. Hak kurang, hak sempurna sama. Orang panggil apa? Tanakuk lah. Ijtima'u diddain, kata tak dikurang. Tiba-tiba bila kita padangkan silsilah jadi sama. Tidak kurang. Maka lazim oleh musawatun naqisi al-kamila. Okay, satu. Wa illam tatasawa, jika tidak sama. Asalnya tatasawa, dibuang alif maksurah. Bi'an, bagaimana tak sama? Bi'an akhadta harakatan min hadhihi silsilati, dengan bahawa kamu ambil
satu harakah daripada silsilah ini. Falam tajid minas silsilatil ukhra harakatan tuqabiluha lah. Dan kamu tidak dapati pada silsilah yang satu lagi harakah yang sama dengannya, yang nak sebanding dengannya. Tak, kita ambil kan, tiba-tiba tak cukup. Hak ni boleh pasang, hak ni nak pasang ni tak ada dah. Katakanlah tak ada. Tak ada pasang dah. Dia tidak ada regu dah. Maka apa yang berlaku? Lazima tanahin naqisati, lazim oleh berkesudahan yang kurang. Tanahi makna sudah, habis. Hak kurang tu makna habis. Bila hak kurang pun habis, wa yalzamu min tanahiha, lazim daripada habisnya yang kurang, tanahil ukhra, habis hak sempurna. Bila hak kurang habis, hak sempurna tadi pun habis juga. Kok mana habis? Li'annaha lam tazid alaiha, kerana yang sempurna tidak bertambah di atas yang kurang, illa biqadari mutanahin, kecuali dengan kadar mutanahin, kadar yang dapat dibilang. Mana kadar tadi? Contoh kita dua. Hak kurang tu ialah zaman Nabi dengan zaman sekarang. Kita ambil sini, kita buat contoh dua. Jadi hak kurang tu kurang 2 silsilah saja. Kurang 2 poin saja daripada hak sempurna. Bila kita kata hak kurang tu kehabisan, maka hak sempurnanya lazim habis juga. Sebab hak sempurna tidaklah dia kecuali dia itu melebihi daripada yang kurang dengan 2 je. Dengan yang ditambah tadi. Wazaidu bil qadril mutanahi, dan yang tambah sesuatu yang ditambah dengan kadar yang ada kesudahan, kadar yang ada hujung, yalzamu an yakuna mutanahiyan, lazimlah bahawa dia itu berkesudahan juga. Watanahi, dan berkesudahan itu yastalzimul hudutha, melazimi akan baharu. Okey. Wa ayyakuna, dan lazim bahawa ayyakuna laha awalun, bahawa ada baginya awal. Fa batala qauluhum, maka batallah, salahlah perkataan mereka ahli falsafah, hawadithu la awwala laha, makhluk perkara baharu yang tidak ada awal. Wa ba'duhum, dan sebahagian mereka qarrara, menghuraikan burhan tatbiq ini ala wajhin akhara, atas jalan lain. Wa sayati ma'aziyadah, nanti akan datang beserta penambahan dalam bab masalah tasasu ni. Pokok ni disebut sikit baru. Jadi kita ulang balik. Boleh faham tak ni? Harakah itu mutajaddid. Harakah yang mutajaddid, yang baharu-baharu sama. Nampak? Okey. Jadi kita hurah balik. Nak hurah mana? Hurah depan ni pula lah. Contoh dia bagi tu, tapi dalam masalah ni Imam Imam Syarqawi dia hurah dengan cara dia berlainan sikit. Dia guna contoh pun ada perbezaan sikit lah. Contoh dengan Saidina Muhammad tak. Biasanya dalil tufaniyah dia ambil tempoh tufan. Sama je sebab tempoh tu tak penting. Yang penting tu ialah kita ada 2 silsilah. 2 silsilah. Jadi ulama buat andaian ni. Kata macam mana kita nak batalkan andaian mustahilnya ada makhluk yang tidak ada awal. Mustahilnya hawadithu la awwalalah. Jadi kita buat andaian lah. Ambil tempoh masa. Tayang ni daripada sekarang sehingga infinity. Sekarang ni tak tahu banyak mana ni sebab dah ada mula lagi. Okey, sekarang ni kita ambil satu lagi masa yang lebih sikit pada ni. Tak kira lah ambil apa-apa. Ambil satu masa lagi. Jadi kita buat muqabalah keduanya.
buat muqabalah dua ni. Sehingga waktu yang tidak ada sempurna. Okey. Kali ikutnya teori probability keandaian. Jadi maknanya dalam itu andaian matematik lain sikit kalau gini-gini kan. Jadi contoh, ada dua sisi lah. Hak ni sebenarnya sebahagian daripada hak ni kan. Hak ni sebahagian daripada hak ni. Masa kita ambil masa sekarang sehingga kita undur kepada waktu azali. Waktu azali tak ada permulaan. Lepas tu ambil masa yang lebih pendek. Nak ambil kata sesaat sebelum ni boleh tak? Ataupun ambil sejak nama Nabi macam mana contoh Imam Syarqawi buat boleh. Ataupun sebahagian ulama kata at-tufaniyah. Al-an ataupun zaman at-tufaniyah. Tempoh tufaniyah. Tufaniyah zaman Sayyidina Nuh alaihi salam lah. Kita kembali kepada la nihayatalaha. Okey. Sekarang ni akal mengatakan tentulah hak sikit lebih sikit ada hak ni kan? Bila hak ni lebih sikit pada hak ni, macam mana kita nak kata hak ni sikit? Boleh tak kata hak ni sikit? Tapi kita tak tahu sudah lagi. Hak ni, kita nak kata sikit pada hak ni ke mana? Awal, tahu awal. Awal tak tahu. Jadi andaiannya dua. Okey, andaian dia sebagaimana kata Syekh, andaiannya sama ada dia kata andaian yang pertama dok sebagaimana kata falsafah. Hak ni nampak sikit tapi sama je sebenarnya sebab azali belaka. Okey, kita cover ke dia. Okey, cuba kita taqabul, tatbiq. Tatbiq ni muqabalah. Kita gandingkan. Hak ni kita tak sini, hak ni kita setiap satu harakah sini kita ambil harakah sini. Harakah sini ambil harakah sini, harakah sini. Okey, andaian awak bahawa mereka itu tidak ada permulaan, maka setiap daripada ini pasti akan ada lawannya daripada pihak satu lagi. Faham tak? Hak ni akan lawan ni akan berterusan. Maknanya hak ni akan ada lawannya daripada hak ni. Okay. Tidak akan berkesudahan. Betul tak? Jawabnya tak betul. Sebab apa? Kita kata hak ni kurang pada hak ni. Tiba-tiba bila kita muqabalah, boleh muqabalah tanpa ada kurang. Boleh muqabalah tanpa ada kurang. Kata siap ni ada gunya, ada gu. Tak dia kata hak ni kurang pada hak ni. Makna bila kurang pada hak ni, tentu dia akan kurang pada pihak satu lagi. Kalau tidak sama, orang tak panggil kurang. Orang tak panggil kurang. Padahal kita kata dia kurang. Anda yang pertama tertolak. Sebab apa? Lazim yalzamu tasawi an-naqisu al-kamila lil kamil. Lazim oleh sama yang kurang dengan hak kamil. Bila kita kata akan ada muqabalah, lawan bagi setiap silsilah itu, lazim bahawa apa? Bahawa tengok sini. Lazim bahawa yang kurang tu sama dengan hak penuh. Hak ni kurang, hak ni penuh. Bila ada lawan dia, lazim penuh. Itu tanakuk nama dia. Okey, andaian yang pertama kalau ada muqabalah bagi setiap harakah. Andaian yang kedua bahawa akan terhenti. Bila kita muqabalah kepada ini akan sampai pada tahap hak terhenti. Tak lagi hak ni tak ada lawan. Berhenti. Hak ni lawan tak? Tak ada. Tak ada. Berhenti sini. Maka apabila salah satu silsilah ada tanahi, ada berhenti, hak ni, hak kurang ni berhenti lah. Mana? Hak kurang ni akan berhenti. Hak ni boleh terus lagi. Contoh. Jadi bila salah satu rantaian ini berhenti, makna ada awal, tentu yang satu lagi ada awal juga. Sebab hak satu lagi itu dia tu tidak lebih daripada ini kecuali dengan lebihnya sekadar yang dia lebih tadi. Li'annahu la yazidu 'ala al-akhar illa biqadri zaid. Hak ni kata berhenti kan sebab tak ada apa ni, tidak ada dia tidak selama-lamanya akan berhenti, dia tidak ada muqabalah dia, maka akan berhenti pada satu tahap. Bila berhenti hak ni mesti berhenti kok. Sebab apa mesti berhenti? Sebab hak ni juzuk pada hak ni tadi kan, kita buat keluarkan dua tu. Maka hak ni pun sebenarnya akan berhenti juga. Itu
Itu huraian burhan at-tatbiq yang disebut oleh ulama-ulama al-mutaqaddimin minal asy'ariyah. Apa tak? Bukan mutaqaddimin lah, kata mutaqaddimin takut faham mutaqaddimun istilahi pula. Mana disebut oleh para ulama mutakallimin asy'ariyah gitulah. Dalam kitab-kitab bila dibuat silsilah dipayangkan gitu. Ada silsilah itu. Nampak? Jadi kalau kita nak contoh pun macam ginilah. Hak ni start sini, hak ni start sini kan. Jadi hak ni start pada zaman sekarang. Hak ni start dahulu sikit. Maka ia akan habis. Bila akan habis makna hak ni habis ke? Kalau tidak ia akan lazim kalau dah habis. Makna hak sikit dengan hak sempurna sama banyak. Dah habis. Boleh terima tak? Padahal kita kata dia kurang. Bila kurang, pasti dia tu akan kurang sebanyak mana hak kurang daripada asal tu. Okey, boleh. Itu nama burhan tatbiq. Makna kita padankan, kita cuba pasangkan, kita padankan dua masa harakah. Okey. Ada dalil yang ataupun burhan yang lebih mudah pada itulah. Lebih mudah daripada itu. Kita contoh orang nak kata. Hak ni mungkin payah sikit tak? Contoh kita kata kita ikat dua tali pada tiang. Kita ikat dua tali pada tiang. Ni anak lukis lah. Senang sikit. Sebab yang dalam tu tak boleh nak tengok. Okay. Kita ikat dua tali pada tiang. Ni katakanlah tiang. Satu tali kita ikat itu. Satu tali lebih pendek daripada dia. Satu tali lebih pendek daripada dia. Kita ambil tali apa? Nampak? Jadi sekarang ni hak ni kita kata kita tak usah tengok tiang ni, Kita tak usah tengok tiang. Kita anggap tiang tu jauh. Maka hak ni tali ni bermula di sini, tali ni bermula di sini. Sehingga infinity. Okey, tiba-tiba kat belah depan ni kita kata tali yang warna biru ini lebih pendek. Tak? Lebih pendek. Aqsar. Lebih pendek. Hak ni atwal, lebih panjang. Boleh tak kita kata dia panjang ni pendek? Padahal ujung kita tak tahu dia. Boleh jadi hak ni sama panjang. Tadi kita kata nampak pendek. Hak ni pendek, tapi dia mempunyai penghujung yang sama. Iaitu kita andaikan yang azali. Waktu azali. Jadi apa yang akan jadi bila kita kata mereka berdua ini tidak ada permulaan. Tali yang pertama dan tali yang kedua tak ada permulaan. Maka hak pendek dengan panjang sama. Walaupun nampak pendek panjang. Mustahil. Mustahil. Hak pendek dengan panjang sama. Sebab tak ada ujung. Tak ada mula lagi. Tapi hak jadi kita kata pendek tu sebab ada penunggal dia. Ada nunggu dia. Iaitu tali tu. Tiang-tiang. Tiang tu yang menyebabkan kita kata ni pendek, ni panjang. Tapi kalau tak ada ujung, boleh kata panjang pendek. Tak boleh. Kalau kita kata, makna lazim bila kita kata sama sebab mereka tidak ada permulaan, maka hak panjang dan pendek sama. Jawapannya tak betul. Hak panjang takkan sama dengan pendek. Okay. Dan bila kita kata hak pendek ni pendek sebab apa? Sebab dia tu pendek dan dia ada permulaan. Maka hak panjang pun mesti ada permulaan juga. Mesti ada start juga. Mesti ada permulaan. Sebab tidaklah yang lebih panjang itu lebih daripada yang pendek kecuali kadarnya. Tu je. Dia jadi panjang. Tu sebab kadar hak kurang, hak lebih daripada hak kurang. Maka menunjukkan bahawa bila hak kurang tu ada penghujung, tentulah yang pendek pun ada, yang panjang pun ada penghujungnya. Okey. Dalil yang paling mudah lagi dalam masalah burhan tasalsul pada tasalsul illah ni. Kita ambil diri kita lah. Kita nak ada, kita ni kira maklul. Kita guna istilah falsafah. Kita maklul. Illah kita apa? Illah kita ayah kita. Ayah kita maklul. Dan dia illah kepada kita, dia maklul bagi toki. Toki kita.
Toki kita tu elah kepada ayah kita dan maklum kepada tok nyang kita. Nampak? Hak tu mudah sikit. Kita ambil. Ni kita. Walad. Dia akan ada abun. Abun ni kepada ada berjadun. Lepas tu seterusnya. Okey. Rantaian kita sebab kita lahir ialah ayah. Ayah kita lahir sebabnya ialah Tok Ki lahir sebabnya Tok Nyang. Tok Nyang lahir sebabnya ayah pada dia ayah. Katakanlah silsilah itu tak putus. Sentiasa. Maknanya nak ada kita mesti ada ayah kita. Nak ada ayah kita mesti ada Tok Ki kita. Kalau ayah kita tak ada, kita tak ada. Kalau Tok Ki kita tak ada, ayah kita tak ada. Faham tak? Kita ada sebab ada ayah kita. Ayah kita ada sebab ada Tok Ki kita. Tok Ki kita ada sebab ayah pada Tok Ki kita ada. Okey. Andaikan silsilah ini tak putus sehingga infinity. Ila ma la nihayata lahu. Ada tak kita? Ada tak Ustaz? Tak apa eh? Ada tak? Duduk lain orang tuan. Duduk Aceh kan. Sekarang ni kita ada sebab ada ayah. Maknanya kalau tak ada ayah, tak ada kita. Ayah pula ada sebab ada Tok Ki. Tok Ki ada sebab ada ayah pada dia. Kalau ayah pada dia tak ada sebab apa? Sebab ada sebelum ni. Katalah berterusan rantaian itu sehingga kepada infinity. Kita ada tak? Tak ada lah kita. Sebab benda hak ujung tu tak tahu. Tak selesai lagi. Siapa hak mula-mula tu tak selesai lagi? Nak ada ke ayah dia? Tak ada lagi. Tak ada. Macam mana nak ada kita? Faham tak? Nampak tak? Faham anggut saja ke? Tak faham apa tak faham? Elah mula tak ada. Elah mula tak ada. Tak selesai lagi elah tu kena ada elah sebelumnya. Ni mudah lah. Ni mudah. Sebab kait dengan kita. Ni bayar. Ni kena, ni akli betul. Nampak tak? Jadi alam pun sama. Elah kepada berlakunya perkara ni. Harakat bumi kan. Ahli falsafah fikirlah harakat ni mula pada siapa? Dia kata tak ada mula. Kita kata tak boleh. Mesti ada mula. Kalau tak ada mula takkan ada harakat ni. Sebab benda yang berlaku ni ialah qanun sababiyah, illiyah. Berlaku hak pertama, elah pada hak ni, elah pada hak ni, elah pada hak ni, elah pada hak ni. Macam mana nak ada maklum padahal silsilah elah tu belum mula. Tak ada mula lagi. Maka tak ada. Kita nak lahir ke mana? Tak tahu siapa keturunan kita. Dah habis ke Siapa azali dah habis ke? Faham tak? Tak ada akhir, tak ada. Tak ada akhir. Akhir mana? Akhir mana ni? Tak ada akhir yang tak ada nihayat. Lepas tu dia lazim dengan tak ada awal. Lazim tak ada awal. Dia lazim mesti tak ada akhir, tak ada awal. Tak ada akhir, tak ada awal, tak ada akhir, tak ada awal tu hang lah. Benda masuk entan. Kalau kita sebut nihayah hadis waktu ustaz sebut akhir. Nihayah tu habis. Tak ada habis. Mula tu tak habis. Tak ada mula lah. Permulaan tu tak ada habis. Ada sama. Dah nak start kan? Nak tahu siapa hok kita boleh lahir. Mesti kena start elah dulu. Banyaklah contoh, antara contoh tu. Ada satu golongan dalam YouTube boleh cari. Hak ni dibuat oleh geng-geng anak murid Saifudah lah, buat bentuk kartun. Bentuk kartun. Ada cari burhan tasalsul, butlanut tasalsul, boleh cari. Maknanya kalau seorang tu tembok, polis tu kata mu tak boleh masuk dalam bilik ni kecuali sebelum tu masuk oleh orang lain. Dan orang tu kata mu tak boleh masuk kecuali sebelum tu masuk oleh orang lain. Tak boleh masuk rumah ni kecuali sebelum tu ada orang lain masuk. Dan orang sebelum tu pun tak boleh masuk kecuali sebelum tu kena ada orang lain masuk. Dan sebelum tu gitu. Kalau syarat itu berterusan takkan ada orang boleh masuk. Tak ada masuk. Mesti ada seorang yang di luar syarat tu yang masuk dulu baru boleh. Nampak? Pada sifat dia yang dia di ayat surah tu sebab dia nak
Dia nak cover alam tu kodi juga. Nak khabar alam tu coding juga. Ya, nak khabar alam tu coding. Coding dari segi jeans dia. Tapi dari segi setiap satu-satu tu baru lah. Sebab benda tu sebelum tu tak ada. Tapi lepas tu kemudian baru ada. Samalah hak sebelum daripada tu asalnya tak ada. Kemudian baru ada gitu. Cuma secara umumnya jeans ataupun nauk dia kita panggil qadim. Unsur dia tu qadim. Nampak dah ni? Jadi hak ni kena dua fikir-fikir. Nampak lagi. Senang je. Ini nak terang senang je, cuma cara ataupun penghuraian tu lah. Huraian. Nak khabar benda sama je. Nak cek usia fosil. Apa tu? Dia macam dia tengok perubahan mana setara mana. Jadi kalau berubah setara ni maksudnya masa tu jadi dia tahu masa tu bagaimana. Jadi dia banding pula. Dia tengok perubahan berlaku pada fosil orang lama tu. Jadi macam dia boleh kadarkan. Sebab dia tahu dah dia boleh tahu dah fosil lama berapa. Lepas tu fosil hak baru jumpa dia akan bandingkan dengan fosil hak ada dah. Gitu. Jadi dia akan bandingkan fosil hak ada dah. Okey. Boleh. Okey. Qauluhu, habis tu burhan tatbiq. Tapi akan terang lagi lah burhan tatbiq dalam masalah bila bincang bab tasasul kat gini adalah. Okey. Hilang dah sakit kepala. Jangan lalu dah. Tu kadang versi mudah nak kata batal tasasul gitu je. Hak ni kena fikir tak. Macam mana buat apa buat dua? Apa buat dua? Apa kena gitu? Faham tak? Sekarang ni bukan bagaimana cara pun tak usah kira lah. Tapi nak khabar bahawa satu benda dia takkan ada yang tak ada asas. Sebab kita nak kata hak ni pendek, hak ni panjang, mesti panjang dan pendek itu ada mula. Kalau panjang pendek tak ada mula, tak boleh nak tu. Mana? Buah tatbiq ni mutakallim ya. Tapi dari segi tatbiq ni falsafah pun terima. Buah tatbiq falsafah pun terima. Tapi mereka tidak aplikasikan dalam masalah ni. Mereka tak pakai sini. Nampak tak? Okey. Dia guna kaedah dia. Sebab ni kaedah akli lah. Dan burhan ini muttafaqun bainal falasifati wal mutakallimin. Sebab tu mereka guna ni min aqwal adillah lah. Habis. Kita masuk pada kalam syarih balik. Wa ma'na jalla. Tak. Wa ma'na jalla. Wa ma'na jalla tepi wa ma'na jalla ittasafa birrif'ati, iaitu bersifat Tuhan. Kan dia kata jalla wa azza kan, nak terang kalam syarih. Yajibulillahi ta'ala ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibulillahi jalla wa azza. Jadi jalla wa azza, jalla tu maksud apa? Ittasafa birrif'ati, iaitu bersifat Tuhan dengan ketinggian. Allati la tumathilu, yang tidak ada persamaan. Wa tanazzaha, dan maha suci. Amma la yaliku bihi, dari sesuatu yang tidak layak dengannya. Wa ma'na azza, makna azza, azza wa jalla kan. Azza infarada bisifatil jalal, iaitu yang ketunggalan dengan sifat keagungan. Au ghalaba, ataupun yang menguasai, yang menggagahi. Boleh juga makna azza dengan maksud infarada bisifatil jalal, ataupun dengan makna ghalaba.
Ghalaba, yang menguasai, yang mengalahkan. Kenapa? Li'annahu qahirun li jami'il asya'. Kerana Allah Ta'ala menguasai dan menggagahi atas setiap perkara. Wa qawluhu wa kadha yajibu alaihi an ya'rifa. Kita baca hasyiah balik. Okay. Qawluhu ittasafa birrif'ati. Maksud jalla kan? Maksud jalla, makna jalla itu ai ittasafa birrif'ati, yang bersifat bersifat birrif'ati, dengan ketinggian, ila akhirih. Okey. Sekarang ni nak huraikan makna jalla wa azza. In fussirat ar-rif'atu bil 'azamah, jika ditafsirkan rif'ah itu dengan azamah, ai apa azamah? As-sifati ad-dallati 'ala al-'azamah, sifat-sifat yang menunjukkan ke atas keagungan, kebesaran. Kal kudrati, seperti kudrat, wal iradati, dan iradat, wa nahwihima, dan seumpamanya. Kana, jawab bagi in. Kana qawluhu wa tanazzaha, adalah perkataan syarih wa tanazzaha ila akhirih, mughayiran lahu, lain daripadanya. Mughayiran maknanya tidak sama makna. Tidak sama dengan maknanya. Lain. Kalau dia kata jalla itu ialah sifat yang menunjukkan kebesaran, maka dia kata tanazzaha tu lain lah maksud jalla tu. Sebab jalla tu sifat yang menunjukkan kebesaran, keagungan. Tanazzaha tu menunjukkan kesucian. Wa afadal kalamu hina idzin, maka memberi faham, memberi faedah kalam ketika itu, anna marji'a jalla anna marji'a jalla anna marji'a jalla buat dalam kurungan, bahawa marji' sumber atau tempat kembali bagi makna jalla itu lis sifati mutlaqan, merujuk kepada sifat secara mutlak. Faham daripada situ, jalla tu memberi makna sifat secara mutlak, secara umum. Subutiyatan kanat atau salbiyatan, sama ada sifat subutiyah ataupun sifat salbiyah. Semua itu dalam makna jalla. Okey, itu satu. Atah pada infusirat wa infusirat, dan jika ditafsirkan, kalau jalla itu kita tafsirkan bitanazzuhi, dengan makna tanazzuh. Jalla dengan maksud maha suci. Tanazzuhi an naqsin, maha suci daripada kekurangan. Maka ma'khudhun minat taraffu'. Maka apa nama ni? Hak ni kalau ikut jumlah mu'taridah. Ma'khudhun minat taraffu'i bima'na ta'ali 'anil naqaisi. Kalau kita tafsirkan jalla dengan makna tanazzuh, maha suci daripada setiap kekurangan, ambil mana tu? Makna jalla dengan makna tanazzuh itu ma'khudhun minat taraffu', diambil daripada makna taraffu'. Taraffu' ni tertinggi juga. Tertinggi makna ta'ali, maha tinggi, 'anil naqaisi, daripada segala kekurangan. Kalau tafsir gitu, kana, itu jawab wa infusirat bitanazzuhi. Kana qawluhu wa tanazzaha, maka adalah perkataan syarih wa tanazzaha itu tafsiran lahu, dia menjadi tafsir kepada makna jalla. Kalau jalla tu kita ambil makna tanazzuh, maka kalam dia kata wa tanazzaha tu ialah tafsir lah. Maka dia melakukan atah tafsir pada ibarat, berlaku atah tafsir pada ibarat. Tafsir kepada jalla je lah. Okey. Bila begitu, wa afadal kalamu hina idzin, memberi faedah kalam ketika itu, anna marji'a jalla, bahawa rujuknya, tempat kembali, rujuknya makna jalla itu li sifati salbiyah, bagi sifat salbiyah. Sebab tanazzuh ni maha suci, sifat salbiyah. Salbiyah ni dia menolak daripada Tuhan sifat-sifat yang tidak layak kan, sifat kekurangan. Maka jalla tu kembali kepada makna sifat salbiyah. Faqat sahaja. Okey. Jelas nampak. Jadi tafsiran dua tu. Qauluhu in farada bi sifatil jalali, maha bertunggalan Allah, maha esa dia, ataupun bertunggalan Allah dengan sifat keagungan.
fassara ba'duhum, telah mentafsirkan sebahagian mereka sifatil jalal, sifat al-jalal itu bisifatil salbiyah, dengan makna sifat salbiyah. Bila sebut sifat jalal, sebahagian ulama menafsirkan dengan makna sifat salbiyah. Sifat yang menafikan kekurangan daripada Allah. Sebab keagungan tu ada banyak masuk sama ada dengan secara umum sifat salbiyah ke, sifat subutiyah ke, ataupun sebahagian menafsirkan jalal tu dengan makna sifat merujuk kepada sifat salbiyah yang menafikan kekurangan. Okey. Kok mana dia tafsirkan sifat jalal tu merujuk pada sifat salbiyah saja? Wa wajhu tasmiyatiha bidzalik, dan wajah penamaan sifat jalal itu dengan wajah menamakan sifat salbiyah itu dengan sifat jalal. Tasmiyatiha ay tasmiyati sifati salbiyah bidzalika ay bi sifatil jalal. Aspek munasabah dinamakan sifat salbiyah dengan sifat jalal tu annahu yuqal, bahawa dikata. Ni dalam bahasa Arab penggunaan lafaz. Jalla an kadza, bila kata jalla an kadza, apa maksud? Ai tanazzaha, maha suci, anhu, daripadanya. Wahina idzin, maka ketika itu yakunu azza, maka jadilah azza itu muradifan li jalla. Li jalla. Waduh, tu di bahasa Arab tu. Dia buat kena tu. Li oh, tapi dia sambung lah. Itu tak bagi. Takut la jalla ke la jelu. La li jalla. Tak dalam kurang. Pemuka kata, pengikat kata. Bukan sabdu dah, okey ke tu. Li jalla. Maka muradifan li jalla. Dia muradif dengan jalla. Macam ni tengok. Macam fal jullu. Tahu tak? Boleh baca belaka tu. Muradun fal jullu. Boleh baca? Nak baca ke? Ada kok orang nak baca kitab, nak baca. Suka baca nak apa? Tapi makna atau murad tu tak kena. Okey. Nas'alullah al-fahma as-sahih. Okey. Muradifan lil jalla. Maka jadi muradif, azza dengan jalla jadi muradif. Alal ma'na tsani, atas makna yang kedua. Sebab apa? Sebab dia azza, dia kata azza infarada bi sifatil jalal. Tadi dia kata jalla tu kembali pada sifat jalla kau kan? Jalla. Jadi azza infarada bi sifatil jalal, muradif. Okey. Alal ma'na tsani al-mutaqaddim, yang terdahulu. Wa fassaraha, dan telah mentafsirkan sifat jalal oleh ba'duhum, oleh sebahagian yang lain pula, bima huwa a'ammu, dengan yang lebih umum, min sifatis sulub, daripada sifat salbiyah, wa thubut, dan sifat subutiyah, umum lagi. Maka fayakunu muradifan alal makna al-awwal al-mutaqaddimi, maka dia jadi muradif atas makna yang pertama. Kan jalla makna pertama dia apa? Kembali kepada sifat al-mutlaqah. Kembali pada sifat. Maka bila azza kita tafsirkan sebagai lebih umum daripada itu, maka dia muradif di atas makna yang pertama. Aidan waqad ta'allaqa waqad tutlaku, dan kadang-kadang tutlaku sifatul jalal, diitlaq, disebut, dipanggil sifat jalal ala ma qabala sifatil jamal, di atas yang muqabalah, lawan bagi sifat jamal. Kadang-kadang sifat jalal ni orang panggil bagi sifat hak lawan bagi sifat jamal. Jalal lawan dia jamal. Nak kata penggunaan lafaz sifatul jalal ni kadang-kadang dimaknakan dengan makna itu, diitlaq dengan itlaq makna tersebut. Tamanya dalam kitab-kitab Asmaul Husna. Tak? Asmaul Husna. Ada pernah Wan Masri sebut? Ada tak? Sifat jalal, sifat jamal ada se. Dalam kitab-kitab tasawuf sebutlah. Jadi jalal lawan ni jamal. Maka fal'ula, yang pertama, mana sifat al-jalal tu akal qahri, seperti menguasai.
wal batshi mengalahkan, wal qabdi Allah Taala gegang, Allah Taala memusnahkan. Qabdi makna Tuhan pegang, Tuhan menguasai. Makna adalah makna menguasai, menggagahi, memenangi, wal intiqam membalas. Itu makna itu contoh kepada sifat al-jalal, sifat agung. Makna hak menunjukkan kekuatan. Wathaniyatu, sifat yang kedua, sifat jamal, karrahmati, seperti rahmat, wal basti, Allah Taala melapangkan, memberi rahmat, lapang, wal ghufran, Allah Taala memberi keampunan. Itu contoh. Hadza wadihun. Dan ini jelaslah. Wal ahsanu, dan yang lebih eloknya, an yurada bi jalla, kita maksudkan dengan lafaz jalla itu bi jalla. Bi jalla dalam kurungan. Maksud dengan jalla itu ialah ayurada bi jalla sifatus sulub, sifat salbiyah. Wa bi azza bi azza sifatus subut, sifat subutiyah. Jadi hak paling elok kata Syekh Syarqawi, makna jalla wa azza, jalla tu merujuk kepada sifat salbiyah, azza merujuk pada sifat subutiyah. Hak pertama menafi daripada Tuhan kekurangan, yang kedua mengisbatkan kesempurnaan. Maka fayakunu min babi taqdimi takhliyati ala tahliyati. Maka dia termasuk daripada bab mendahulukan takhliyah daripada tahliyah. Mengosongkan kemudian mengisi. Takhliyah ni kosong. Kosong ni makna sepoh buang. Capok daripada Tuhan. Daripada segala sifat-sifat kekurangan, dan tahliyah kita isi. Nampak gitu, Nabi isi tasawuf gitulah. Tahliyah tu qabla tahliyah. Sebelum kita nak isi sesuatu hati kita dengan sifat baik, sifat mahmudah, kena buang sifat mazmumah. Bekah yang kotor, tak boleh nak isi benda hak baik lagi. Kena bersihkan dulu daripada kekotoran, barulah isi. Itu daripada bab taqdimi takhliyati ala tahliyati. Qauluhu au ghalaba, ataupun dengan makna ghalaba ai qahara. Qahara menguasai, memenangi. Wa qauluhu li'annahu ila akhirih, itu ta'lilun lahu. Qauluhu tu ta'lil baginya. Bab apa? Ghalaba Ghalaba li'annahu qahirun li jami'il asya'. Kenapa dengan makna ghalaba? Kerana Allah Taala qahirun, yang menguasai di atas setiap perkara. Jadi taklil padanya lah. Wa ala hadza, maka di atas pandangan ini, tafsiran ini, yakunu azza, maka jadi azza itu mughayiran li jalla, lain dengan makna jalla. Qauluhu auhallahu ilaihi al-ahkama wallahu taala alam. Berapa minit dah? Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi kita buka soalan kalau ada dalam Google.